mencari nama jalan di Jonker Walk minggu ini. Di manakah terletaknya jalan yang menyimpan sejarah negeri ini? Teruskan bersama saya. Fak berada di Jalan Hang Jebat yang terletak di pusat Bandar Melaka. Jalan ini lebih dikenali sebagai Jonker Street oleh penduduk tempatan dan para pelancong. Jonker bermaksud pekerja buruh dalam bahasa Belanda. Kerana dahulunya jalan ini diduduki oleh pekerja-pekerja buruh pada zaman pemerintahan Belanda. Sejarah kedatangan Belanda di Melaka bermula pada tahun 1641. Pihak Belanda menakluk Melaka dengan menewaskan pihak Portugis melalui bantuan Sultan Johor. Pada tahun 1824, Belanda menyerahkan Melaka kepada pihak British mengikut perjanjian British-Belanda. Kesan penaklukan Belanda selama hampir 200 tahun itu masih banyak boleh dilihat pada hari ini. Jalan Hang Jebat atau Jalan Jonker pada awalnya dulu masih menyimpan khazanah peninggalan ini. Bagaimanakah keadaan jalan ini dahulu? Jalan ini boleh katakan sempit. Mengapa? Kemarin tak ada kereta macam banyak. Kemarin semua pakai kereta kuda dan jalan kaki atau bicycle. Sebab itu jalan tak payah macam luas. Dalam jalan ini sudah dekat 200 tahun. Tetapi masih tak ada ubah. Sentuhan Belanda pada jalan ini kemudiannya melalui revolusi baru apabila kapitan-kapitan Cina mula menduduki jalan ini. Cantuman budaya tidak melunturkan kesan sejarah kewujudan bangunan-bangunan di Jalan Jonker, sebaliknya memperlihatkan gabungan dua budaya, Belanda dan Cina, terukir di tapak ini. Semua orang Melayu semua panggil Jalan Gerangan. Kemarin tak banyak itu kedai intake-nya tau. Ada satu dua itu orang Indian. Sekarang semua banyak. Orang Cina memang lagi banyak. Kedai itu intake-nya. Semua itu satu jalan. Kekal sebagai jalan yang dihuni peniaga, Jalan Hang Jebat hari ini terus dipenuhi dengan kedai-kedai yang menjual pelbagai barangan yang mewakili era sejarah jalan ini. Di sinilah pertunjukan kebudayaan masyarakat Cina sering diadakan di pentas utama Jonker Walk. Ianya salah satu cara memperkenalkan budaya masyarakat Cina Melaka kepada pelancong. Di pentas inilah pertunjukan kebudayaan masyarakat Cina yang berusia beratus tahun dipersembahkan. Selain untuk ditontonkan kepada pelancong, ianya juga adalah untuk dipertontonkan kepada generasi muda kaum Cina agar budaya ini tidak lapuk ditelan zaman. Menghidupkan lagi suasana kemeriahan Jalan Hang Jebat, pertunjukan kebudayaan diadakan setiap minggu. Selain sebagai hidangan hiburan kepada pengunjung-pengunjung, persembahan ini seolah-olah mengimbau kembali kejadian-kejadian yang pernah berlaku di sini. Selain kedai antik dan aktiviti kebudayaan, ada satu lagi tarikan di Jonker Walk, iaitu Makam Hang Kasturi. Inilah dia Makam Hang Kasturi. Mengikut catatan sejarah Melayu, Hang Kasturi adalah pembela Hang Tuah apabila Hang Tuah dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sultan.
Makam Hang Kasturi yang terletak di tengah-tengah Jalan Hang Jebat ini sering menjadi tumpuan pelancong, terutamanya yang datang dari negara-negara Timur Tengah. Reka bentuk makam ini lebih terpengaruh dengan seni bina India. Ini dapat dilihat pada ruang-ruang tempat meletak pelita pada binaan makam ini. Makam ini telah diwartakan sebagai tapak tanah bersejarah. Jalan Hang Jebat banyak menempatkan bangunan-bangunan prasejarah yang berusia beratus tahun. Kaya dengan seni bina yang mewakili zaman ke zaman. Kini bangun lagi sebuah bangunan yang dinamakan sempena nama Hang Jebat, iaitu Stesen Monorail Hang Jebat di Melaka. Jangan ke mana-mana, kita kembali sebentar lagi. Talking about Hang Jebat, this street was first called Jonker Street, and later changed to Jalan Gelanggang. Now, at present, because there are many shops selling this antique furniture, porcelain, and then curios, clothing, and also got side stalls selling food stuff. So sometimes it's called by the Chinese Kutung Chair. Kutung means curio or ancient. And then it's also sometimes people call Jonker Walk. Apabila menjejakkan kaki ke Jalan Hang Jebat ini, kita akan merasakan seolah-olah berada pada era yang berbeza. Aktiviti perniagaan yang rancak berlangsung di sini berserta dengan kerdipan lampu yang menyuluh bangunan-bangunan antik bagaikan menghidangkan persembahan di sepanjang jalan ini. Penduduk berbilang bangsa di sini berkongsi budaya dan hidup harmoni saling memahami. Dari masa tu kereta tak ada kereta tempatan kan, jadi kereta pun kurang. Aman lah. Selama ni aman dekat sini. Kita ada jenis-jenis macam masjid lah, kuil India, tokong semua sama-sama di sini. Jadi yang dekat Kampung Belanda atau Heron Street, kebanyakan dia kediaman orang Cina. Jadi di Jonker Street kita ada macam half-half lah. Ada yang kediaman, ada yang berniaga. Jadi dari dulu kita tinggal di sini memang muhibah lah. Kalau macam orang yang Cina yang makan barang yang tak halal, ada pasar asing di sini. Kalau waktu tengah hari tu yang buat sate tu, yang pikul tu, dia nanti panggang sate semua. Kita budak-budak sama pakcik-pakcik semua nanti datang sini macam tea time. Habis bila kita sebagai budak, kita tak ada ikut aturan kan. Bila dia sudah siap saja, kita cepat ambil, habis lari. Habis kita dapat makan dulu. Encik sate itu, bukan awak punya. Tapi sebab kita budak kan. Di sinilah. Jadi juga yang bila waktu saya kecil di sini, memang enak duduk di sini. Sebab macam yang potong rambut, yang orang India potong rambut, tiap-tiap hari Sabtu, saya dan sepupu saya nanti lari sana, duduk kerusi dia, swirling chair tu, baca komik dia semualah. Sekarang kita dah kurangan orang ini semua sebab dah jadi tempat yang komersial. Banyak orang pun dah tinggalkan tempat ini sekarang. And because of tourists, harga sewa dah jadi mahal. Banyak orang yang macam potong rambut tu dia cari makan kan, jadi dia tak dapat duduk di sini sebab terlalu mahal. Dan kedai runcit pun tutup sebab aktiviti di Sungai Melaka dah stop. Jadi orang dari Indonesia yang selalu barter trade, beli gula, beli barang dari kedai runcit ni pun tak ada. Jadi kedai runcit pun dah tak survive. Jadi tempat ni dah jadi more or less tourism punya area. Jadi macam nama jalan ini dari Jonker Street ke Jalan Gelanggang ke Jalan Hang Jebat.
Jalan Hang Jebat terkenal dengan kawasan jualan barangan antik. Sebahagian besar daripadanya berusia lebih dari 300 tahun. Terdapat juga pusat-pusat hiburan dan kedai makan boleh diperolehi di sini. Kedai-kedai di sini beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 8 malam. Manakala pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin diadakan pasar pelancongan. Pasar pelancong di Jalan Hang Jebat atau lebih dikenali sebagai Jalan Jongke ini bermula seawal 5 petang setiap hujung minggu, iaitu pada hari Jumaat dan Sabtu. Puluhan gerai-gerai dibuka di kiri dan kanan bahu jalan. Bagaikan pesta, pengunjung dapat memilih barang-barang keinginan masing-masing apabila berkunjung ke sini. Kebanyakan barang jualan di gerai-gerai di sini adalah untuk perhiasan dan koleksi peribadi selain gerai-gerai yang menjual makanan. Ada juga pengunjung dari dalam dan luar negara yang berkunjung ke sini kerana ingin menikmati keindahan seni bina yang masih dikekalkan di jalan ini. Setiap kedai mempunyai identitinya sendiri. Ada yang mengekalkan seni bina asal dan tak kurang juga yang membuat penampilan antik moden. Essentially, Jonker Street in Dutch means merchant. So, Jonker Street means a merchant street. Merchant streets comprises mainly of a lot of trading activities in those days by the immigrants and also the people in Malacca. So, the building essentially are built in the style of Dutch, Peranakan, and also influenced by other later days Art Deco, modern, semi-modern building. So it reflects a long history of the street since the great Sultanate time of Malacca. Geographer Cafe is located right at the intersection between the Third Cross Street and Jonker Street. So it was built by the Dutch during the Dutch period, because if you can see the building previously, we believe, is a single-story building. Later on was extended to 2-story by having installed an I-beam that was made during the British time. I believe the renovation subsequently was done during the British time. The building have a very interesting canopy over the window, which is, if you look it carefully, is reminiscent or similar to the one that is in the Stadthaus built by the Dutch during their occupation since 1642. So this is perhaps the only type of canopy that can found in this the World Heritage Site. After the Jonker Walk being instituted by the government, with lots of night markets that is carried out during the night, over the weekends, they attracted definitely lots of tourists from local as well as abroad. So it does revitalize the city or the street in certain sense, especially for the night time. In the daytime, it's still business as usual, I will say, for the local. So in that sense, Jonker Street is in fact a real living museum for the state of Malacca. Sesungguhnya, harus kita akui, Jalan Hang Jebat menjadi saksi kehidupan dan revolusi di negeri Melaka ini. Pengekalan jalan ini sekaligus menyimpan khazanah yang wujud di sini sampai bila-bila. Dari Jalan Jongke ke Jalan Gelanggang, ditukar ke Jalan Hang Jebat dan dijenamakan kembali ke nama asalnya, iaitu Jalan Jongke. Kisah pertarungan antara Hang Jebat dan Hang Tuah amat masyhur. Kehebatan kedua sahabat ini tidak boleh ditolok banding. Kedua-duanya menjadi teras penceritaan dalam sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah. Tidak salah nama mereka diabadikan pada nama jalan kerana keperwiraan mereka. Jangan ke mana-mana, Fak akan mengupas lebih lanjut lagi tentang sejarah Hang Jebat.
Hai, kembali lagi bersama saya Fad di sebalik nama jalan. Inilah dia Jambatan Hang Jebat yang merentasi Sungai Melaka. Siapakah Hang Jebat sebenarnya? Sehingga namanya diabadikan pada nama jalan dan kawasan-kawasan tumpuan di Bandar Melaka ni. Hang Tuah Hang Jebat sebenarnya 5 bersaudara yang macam saya cakap di setia ni tadi. Dia tak ada teringin nak lawan sama Hang Jebat ni. Dia tak teringin. Begitu juga Tuah pun tak ingin nak lawan sama Tuah. Pasal dia dah anggap satu kumpulan. Tinggal lagi Tuah yang Jebat yang menyebab dia nak membela disebabkan dia tuduh apa kata? Apa dia? Dia tuduhnya Hang Tuah ni derhaka, membelok. Sebenarnya tak ada kan. Jadi bila orang tuduh, abang kena tuduh, adik tentu nak bela lah, bukan kata nak melawan. Jadi dia masa yang sama tu pula bila Hang Tuah sudah dituduh menderhaka pada raja, jadi ulu bala raja pun jatuh kau hukum pada Hang Tuah ni supaya hukum bunuh. Dulu senang aja. Apa kata raja tanpa buat mesyuarat. Kalau mesyuarat pun cara kejap aja, hukuman pun dia jatuh. Jadi dia serahkan kepada ulu balang, Datuk Bendara, bawalah Hang Tuah ke satu tempat untuk dibunuh. Capu tak marah. Abang Tuah yang macam tu punya bagus dia pada raja, abang Tuah boleh dihukum penderhaka. Jadi tujuan dia tak ada tak lain nak membela. Hang Tuah bukan tujuan nak menderhaka. Tu cerita dia. Dalam masa yang sama, bila keadaan sudah lebih huru-hara, Melaka sudah jadi porak-poranda tau. Tidak dapat siapa pun yang menewaskan Hang Jebat. Tak? Hang Jebat tak gagah ke mana. Tinggal dia nak bela abang Tuah yang mengatakan bendara bunuh arahan pada raja. 5 bersahabat Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekiu dan Hang Lekir adalah watak utama dalam penceritaan hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu. Hang Jebat menderhaka kepada raja semata-mata kerana ingin membela abangnya yang dihukum bunuh. Konflik hebat ini sering menjadi perdebatan. Ada yang menganggap Hang Tuah sebagai wira dan tak kurang juga yang mengangkat Hang Jebat sebagai pembela. Kisah 5 bersahabat ini seolah-olah tamat apabila Hang Jebat tewas di tangan Hang Tuah. Namun dikatakan makam yang terletak di Kampung Kuli Jalan Tokong Melaka ini adalah tempat persemadian Hang Jebat. Makam ini kekal hingga ke hari ini dan kini merupakan salah satu tarikan pelancong. Suatu ketika dahulu, Stadium Negara ini merupakan bangunan tumpuan di Jalan Hang Jebat, Kuala Lumpur. Stadium yang dibuka pada 10 April 1962 ini menyaksikan pembangunan di jalan ini. Kini, Jalan Hang Jebat Kuala Lumpur menempatkan beberapa bangunan yang menjadi kompleks bagi kemajuan sukan negara. Mari kita susuli Jalan Hang Jebat Kuala Lumpur. Jalan Hang Jebat Kuala Lumpur suatu ketika dahulu menyambut meriah pengunjung-pengunjung ke Stadium Negara. Namun selepas Stadium Negara ditutup, jalan ini agak sepi. Jalan sepanjang 1.3 km ini terletak di antara Jalan Hang Tuah dan Jalan Sultan. Kini, Jalan Hang Jebat menempatkan bangunan pengakap, Stadium Bola Keranjang dan bangunan Majlis Olimpik Malaysia. Jalan yang sepi ini, yang letaknya di tengah-tengah ibu kota, menjadi tempat riadah bersesuaian dengan tanah berbukit dan pokok-pokok rendang di sepanjang jalan ini. Inilah dia penghujung Jalan Hang Jebat. Jalan ini bercantum dengan Jalan Sultan yang letaknya bersebelahan dengan Jalan Petaling atau lebih dikenali sebagai Petaling Street. Kita mengembara lagi minggu hadapan. Kita selongkar rahsia di sebalik nama jalan. Bye!